Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita nak bincang sedikit, kita nak sembang-sembang berkaitan dengan sejarah perkembangan novel Indonesia. Apa yang dibincangkan ini dalam slide ni agak panjang sedikit. Saya tak sempat nak susun secara lebih mudah ringkas sebab sejarah perkembangan novel Indonesia sangat panjang. Dan anda boleh baca sejarah perkembangan novel di Malaysia ini di dalam buku Sejarah Kesusastraan Melayu Moden. Ya, saya pun petik daripada sumber-sumber daripada buku-buku tersebut. Anda juga boleh Google. Ya, saya yakin dalam sastra di peringkat sekolah menengah pun ada membincangkan tentang perkembangan novel Indonesia. Ini cuma sejarah sahaja. Nanti kalau anda memasuki major dalam bidang penulisan, anda akan diajar sekali lagi tentang perkembangan novel Indonesia. Namun dalam kursus penulisan novel nanti anda akan belajar tentang teknik penulisan novel. Ini cuma satu pendedahan awal sahaja berkaitan dengan sejarah. Ya, saya harap anda akan baca lagi, ya, lihat lagi, kaji lagi sejarah perkembangan novel di Malaysia ini melalui buku-buku yang lain. Sebab melalui sejarah ni kita dapat lihat kepelbagaian bentuk yang meliputi tema, struktur, ya, gaya bahasa dan sebagainya. Jika anda ingin penulis, anda kena kaji dan baca sejarah perkembangan novel Indonesia ini daripada berbagai-bagai buku. Ya. Apakah novel? Berasal daripada bahasa Itali lah, novella, sebuah kisah atau sepotong berita. So novella, sebuah kisah atau sepotong berita. Walaupun nampak macam sepotong berita itu macam pendek, tapi novel lebih panjang dari cerpen. Bahasa Latin novelus ataupun novice yang berarti baru. Kalau anda lihat, pernah dengar novice, ya, kalau pertandingan Grand Prix Moto Cup Prix Petronas, dia kata kategori novice. Novice ni orang yang barulah masuk join. So novel ni novice yang berarti baru. Ketika itu penulisan novel ni satu bentuk penulisan sastra moden yang baru. Jadi sebab itu mereka panggil novice ya. Dikatakan baru berbanding jenis sastra lainnya seperti puisi dan drama. Itu jadi yang saya nyatakan tadi lah, dia baru berbanding dengan sastra seperti puisi dan drama. Bilakah permulaan novel di Malaysia? Tahun 1922 dengan novel Kecurian 5 million ringgit lah oleh Haji Muhammad bin Muhammad Said. Ada yang kata ini adalah novel yang pertama. Tajuk dia pun dah campur sedikit. Bahasa Inggeris 5 million ringgit, ya, 5 million ringgit. Million. Kalau bahasa Malaysia kan 5 juta. Sebelum itu ada orang kata novel Melayu yang pertama dan terawal, ya, pada 1925 ataupun 26, iaitu Syed Al-Hadi. Namun begitu ada yang telah menjumpai novel yang paling awal iaitu 1922, Kecurian 5 million ringgit. Tapi banyak buku-buku yang bercerita yang mengiktiraf Syed Al-Hadi novel dia sebagai novel yang pertama. So kita lihat siapakah Syed Al-Hadi ni. So Syed Al-Hadi ni kalau kita masih ingat lagi, dia adalah golongan muda yang pergi belajar agama Arab dan bahasa Arab. Dia pernah belajar ke Riau, di Riau, lepas tu dia pergi ke Mekah, lepas tu dia pergi ke Kahirah Mesir untuk dalam bidang agama. Dia membelajar dengan tokoh reformis Mesir Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh. Syekh Al-Hadi telah mendirikan Madrasah Al-Iqbal. So dia golongan agama di Singapura, kemudian menjadi pendakwa raya di Mahkamah Syariah Johor Bahru. Sebab dia berminat betul dalam bidang perguruan, kewartawan dan penulisan. Kemudian dia berhenti kerja. Kemudian dia mendirikan lagi 2 buah sekolah, iaitu Madrasah Al-Hadi di Melaka dan Madrasah Al-Masyur. So kita dapat lihat bagaimana golongan agama, golongan muda ketika itu, dia merupakan seorang wartawan yang mahir dalam bidang penulisan, menulis. Pada masa yang sama juga dia mendirikan madrasah ataupun sekolah-sekolah, ya, sekolah di Melaka dan di Pulau Pinang. Kita dapat lihat di sini bahawa bagaimana Syed Al-Hadi ini yang mempunyai pengalaman dalam bidang pendidikan percaya dan yakin bahawa pendidikan ini boleh mengubah minda masyarakat ketika itu. Seterusnya, dia kalau kita menyebut golongan muda ni, dia ada bersama dengan rakan-rakan yang lain, ya. Contohnya dia bersama dengan Syekh Muhammad Tari Jalaluddin Al-Azhari, Syekh Muhammad bin Salim Al-Qalali dan Haji Abbas bin Muhammad. Mereka ni menerbitkan majalah Al-Imam. Pernah saya sebutkan, ya, dalam perbincangan kita, ya, dalam cerita-cerita kita yang lalu, bagaimana penerbitan majalah Al-Imam ni dibuat, ya. Kemudian diterbitkan majalah Al-Ikhwan dan saudara.
So mereka ni adalah gelaran, mereka digelar sebagai tokoh reformis golongan muda yang bersifat lebih terbuka. Ya. Namun begitu berlaku pertembungan pendapat antara golongan muda iaitu yang diketuai oleh Syekh Haladi ni, rakan-rakannya dengan golongan tua. Biasalah dalam dunia perubahan-perubahan biasanya akan berlaku clash of mind sikit ataupun opinion ya. Golongan muda, golongan tua akan nampak macam golongan muda ni track kepada mereka. Sebenarnya ini biasa berlaku. So antara karya-karya Syekh Hadi selain daripada novel dia Hikayat Faridah Hanum, dia ada buat juga Hikayat Taman Cinta Berair. Dia menggunakan hikayat. So kita boleh nampak di sini penggunaan perkataan hikayat ni adalah hasil pengaruh daripada sastra Melayu lama ya. So ketika dia buat ni, dia buat novel ni, dia menggunakan banyak nama hikayat ni. Tajuk hikayat, Hikayat Taman Cinta Berahi, Hikayat Anak Dara Gasan, Hikayat Cermin Kehidupan, Hikayat Putera Nurul Ain, Hikayat Pembelaan dan Rahsia. Kemudian dia pada masa yang sama juga dia menghasilkan buku-buku agama, membuat buku tafsiran agama iaitu Juz Amma, Tafsir Al-Fatihah, Kitab Alam Perempuan, Kitab Agama Islam dan Akal, serta Hadiah Kebangsaan 93. So kalau kita lihat di sini, beliau merupakan seorang penulis karya-karya kreatif dan juga seorang tokoh agama, ilmuwan agama yang banyak menulis dalam berbagai-bagai bidang penulisan. Kita lihat kepada novel dia yang sangat terkenal iaitu Hikayat Faridah Hanum, ataupun tajuk dia sebenarnya Hikayat Setia Asyik Kepada Masyuknya. Sebenarnya ini merupakan novel terjemahan. Sebab itulah tadi Kecurian RM5 juta itu dianggap sebagai novel yang pertama. Sebab ini novel terjemahan oleh Syekh Haladi, diterbitkan dalam 2 jilid. Sebab ini 2 jilid panjang sebenarnya. So diterbitkan pada tahun 1925 dan 26. Dan disebabkan beliau ni ada mempunyai pengalaman belajar di Mesir, watak dan latar belakang ini terdiri pada golongan bangsawan Arab Mesir. Dia menceritakan tentang pergelutan hidup manusia melalui watak utama dia, Faridah Hanum. Kemudian muncullah novel-novel awal. Selepas Faridah Hanum tu muncullah novel-novel yang lain seperti Kawan Benar dan Iakah Salmah oleh Ahmad Rashid Talu, Hikayat Percintaan dan Kasih Kemudaan oleh Ahmad Kotot, Melur di Kuala Lumpur yang sangat terkenal oleh Harun Aminur Rashid, Melati Kota Baru oleh Kadir Adabi. Dan kalau kita lihat semua tokoh-tokoh ini seperti Harun Aminur Rashid dan Kadir Adabi ni memang sangat sangat signifikan dalam perkembangan politik, ekonomi, sosial. Mereka ni memang sentiasa ada. Dan ternyata bahawa tokoh-tokoh dahulu mereka mempunyai kepelbagaian bidang. Mereka mesti menulis, kebanyakannya penulis. Okey, macam saya sebutkan tadi, Harun Aminur Rashid, dia ada buat juga Melur di Kuala Lumpur, Abdul Siddiq, Bercinta Yang Tak Berfaedah, Penanggungan Seorang Putera Raja, Duri Perkahwinan dan Iblis Rumah Tangga. Tajuk dia pun nampak menarik. Ini satu dari tajuk ada satu tajuk buku, 1 Kali Cium 7 Kali Tempeling 1935 oleh Raja Mansur bin Raja Abdul Kadir. Lepas tu ada Samsudin Saleh, novelnya tajuk dia Kasih Berbalas dan 3 Bulan Dalam Penjara. Setia Itu Jaya oleh Samad Ahmad. Ini novel-novel tahun 30-an. So kita boleh lihat perkembangan novel ni mengikut tahun iaitu sebelum perang. Macam kita bincang pasal cerpen hari tu sebagai puisi iaitu sebelum perang. Seterusnya kita lihat penulis novel yang sangat popular dibincangkan dalam sejarah perkembangan kesusastraan Melayu moden iaitu Ahmad bin Haji Muhammad Rashid Talu yang lahir di Pulau Pinang 1889, bersekolah di Sekolah Melayu Chaurasta. Chaurasta ni memang sangat terkenal lah. Ada satu filem yang dibuat oleh Razak Muhyiddin, tajuk Chaurasta ni nama tempat di Penang sini Raja 3. Berhenti sekolah sebab lari daripada rumah. Orang dulu lari daripada rumah buat novel. Orang sekarang kalau lari daripada rumah kita tak tahu apa yang dia buat. Jadi ini menunjukkan bahawa orang-orang dahulu dia punya semangat tu lain sikit. Lari bukan sebab tak suka apa dan sebagainya, tapi lari tu mungkin untuk mencari kehidupan yang lebih baik. So dia adalah pelopor novel Melayu asli, ada yang kata begitulah sebab Syekh Haladi dia buat novel-novel novel saluran terjemahan daripada latarnya negara Mesir. So yang ini pelopor novel Melayu asli iaitu Rashid Ahmad Talu. Okey, Ahmad Rashid Talu ni novel awal ni Kawan Benar dan Iakah Salmah 1999. Isu yang disentuh seolah akhlak, pergaulan dan pengaruh kemodenan.
Macam saya sebutkan hari tu tahun 30-an ni, ketika zaman, kalau kita sekarang ni kita kata 30-an tu belum moden kan. Tapi ketika itu, pada zaman itu, dia anggap sebagai moden. Ya, dia anggap sebagai moden. Kita tahu bahawa tahun 30-an itu era selepas Perang Dunia Pertama, kemodenan itu semakin laju dan cepat. Ya, so mereka melihat bagaimana pengaruh-pengaruh daripada luar, ya, daripada moden, dan dia melihat dari sudut keagamaan. Dan dia melihat kepada keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bagaimana moden barat ini penting dan menguasai ilmu sebagai contoh kemajuan. So Ahmad Rashid Talu ni dia ada sedikit sokongan terhadap pendidikan, dan dia melihat bagaimana pendidikan ni boleh mengubah masyarakat, dan dia sangat sokonglah. Seterusnya, novel lain Ahmad Rashid Talu seperti Dua Kali Sengsara, Siapa Jahat, atau Datuk Cencana Perompak yang termasyur, Rahmah binti Abdullah atau Peti Rahsia, dan Perangkap Hitam atau Kelawar Pulau Pinang, Silap atau Ciu yang Taat, Sedih atau Riwayat Kapus Sirih, dan Dua Kali Selamat atau Selamah yang Beruntung 1935. Ini novel Ahmad Rashid Talu. Saya yakin novel ini masih ada lagi disimpan di perpustakaan negara. Ya, saya pernah nampak Eka Salmah. Saya pernah nampak ketika tahun 80-an, 70-an, saya pernah nampak lagi novel ini. Ya, sekarang ni memang pustakaan baru susah sikit kita nak jumpa. Kita pergi kepada plot dan teknik penceritaan. Kalau kita lihat dan kita kaji teknik penceritaan mereka sama, sebab mereka kita tahu dalam penulisan cerita-cerita hikayat, sebenarnya kalau kita masih ingat lagi, saya pernah nyatakan bahawa struktur penceritaan biasanya pengenalan, lepas tu pertengahan ada konflik, lepas tu penyelesaian. So novel-novel yang dibuat oleh Ahmad Rashid Talu ni pun sama juga, gaya penceritaannya seperti berita, tapi cuma seperti berita sedikit. Ya, tapi strukturnya ada pengenalan, ada konflik, dan penyelesaian. Watak-wataknya agak kaku sedikit lah. Ya, agak kaku sedikit sebab kita tahu juga ketika itu belum banyak contoh-contoh novel yang harus diikuti, yang harus dibaca oleh penulis ini. Jadi mereka membuat berdasarkan kepada pengalaman mereka dan pengetahuan mereka. So wataknya kaku, dan seperti biasa gaya bahasanya gaya hutbah. Gaya hutbah ni bermaksud watak itu tidak bercakap, tidak berdiri atas watak itu sendiri. Watak itu adalah vehicle kepada penulis, pengarang untuk berhutbah. Ya, kadang-kadang dialog dia panjang betul. Dia macam hutbah lah orang kata, panjang. Kadang-kadang dia memaparkan pendapat dan emosi penulis itu sendiri. Novel digunakan sebagai alat untuk menyampaikan pengajaran lah, mengenai akhlak, sosial dan pelajaran. So macam saya sebutkan tadi tu, panjang betul dialog dia ni. Sebab itu saya menyatakan kalau kita buat skrip, kalau dialog panjang tu, itu meniru zaman-zaman dahulu lah. Ya, bercerita panjang macam nak buat apa ni, dia nak apa ni, nak monopolize ataupun nak kontrol semua dialog tersebut. Pengarangnya menjadi watak utama yang berfungsi menasihat pembaca. So macam khutbah lah, one way communication, kan? So kita tengok tema dan isu kemodenan, feminism dan agama. Ini tema-tema ni lah. Ada unsur kemodenan, tema berkaitan kemodenan, feminism dan agama. Contoh Farida Hanum dan Eka Salmah. Dia berkaitan dengan pemikiran golongan muda. Kadang-kadang ada konflik pertentangan dengan golongan-golongan tua. Wanita yang ingin hidup bebas, ingin hidup bebas dan ingin keluar daripada kepompong pemikiran tradisional yang dahulunya mengokong wanita. So ini tema-tema dan isu berkaitan dengan novel-novel yang dihasilkan pada tahun 30. Okey, kita tengok hikayat Farida Hanum, Syed Syahadi, antara unsur kemodenan agama seperti mana saya sebutkan tadi, antara unsur kemodenan agama. So antara isu dan saran dalam novel tersebut adalah memperjuangkan feminisme melalui watak Farida Hanum, iaitu meningkatkan kesedaran pendidikan dalam kalangan kaum wanita. So mereka ni menggerakkan, ada juga cadangan-cadangan ataupun sarana-sarana untuk menggerakkan supaya masyarakat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sebenar. Sebab ada pemikiran-pemikiran kolot yang bagi mereka yang dibawa oleh golongan-golongan tua ini, yang tidak sesuai dengan zaman dan pemikiran orang muda. Jadi mereka menentang pemikiran-pemikiran golongan tua dan juga pemikiran-pemikiran penjajah yang cuba menjajah minda masyarakat ketika itu. Yang paling penting, mereka ni banyak pengalaman dan memikirkan dan yang peka tentang kepentingan sains dan kemodenan. Jadi dalam novel inilah mereka terapkan segala pemikiran-pemikiran tersebut melalui dialog yang bersifat khutbah. Eka Salmah 1929, Ahmad Rashid Talu kita tengok bertemakan memperjuangkan sama juga feminisme, menggambarkan Salmah ni sebagai seorang wanita moden,
berpendidikan Inggeris namun pegang pada agama. Walaupun dressingnya ya agak liberal sikit, dia tidak menyokong wanita yang pakai labu dan pakai tudung, tapi dalam novel ini konon-kononnya Salma ni dia moden, dia tidak percaya, bukan tidak percaya lah, dia nampak moden, dia ada kebaratan sikit, tapi dia masih dianggap berpegang kepada agama. Dan melalui watak Salmah ini, Amir Rashid Talun mengkritik ya, secara melalui dialog dan mengkritik sikap dengki dan takbur orang Melayu melalui watak Salmah tadi tu yang sebutkan. Ini contoh dialog dia. Panjang sedikit dialog dia. Penyakit yang besar sekali yang selalu menjalankan hamba-hamba Allah, iaitu penyakit hasad dengki dan takbur. Dan itulah penyakit yang tertanam pada hati iblis yang menegahkan daripada mengikut perintah Allah Ta'ala ke Jahannam. So macam khutbah Jumaat lah kalau orang Muslim kan. So tapi ini dialog dalam novel iakah Salma. Sama seperti puisi, sama seperti cerpen, kemunculan Jepun, perang pada Perang Dunia Kedua menyebabkan munculnya karya-karya yang bertemakan nasionalisme ataupun nasionalisme. Kita tahu bahawa golongan-golongan muda dia pun juga terpengaruh dengan gerakan-gerakan reformi Mesir melalui Syed Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad atau Muhammad bin Abduh bin Hasan Karullah. Dan mereka Syed Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh ni dia menentang penjajahan Inggeris di Mesir melalui gerakan Islah. So mereka lah tok guru kepada Syekh Syahadi dan dan mereka sentiasa melihat kepada tokoh-tokoh Mesir ini, dan mereka ada semangat bila mereka balik, golongan muda ni balik, mereka sangat benci kepada penjajah sebab mereka dipengaruhi ataupun melihat bagaimana penjajah ini menganaktirikan anak-anak bangsa. So sebab itu beliau ni ada sedikit pengaruh daripada Syekh Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh ni, masuk pengaruh mereka ke dalam pemikiran golongan muda dan menentang Inggeris. Ini dia Syed Jamaluddin Afghani dan Syekh Muhammad Abduh, ya, dua orang tokoh pejuang Mesir yang menentang penjajah Inggeris, dan pemikiran mereka mempengaruhi Syekh Haladi. Kesan penjajahan dan kemunculan novel ini menyebabkan tadi itulah golongan muda yang berpendidikan di Mesir, Syekh Haladi, mereka menghasilkan karya seperti novel. Kemudian munculnya Kesatuan Melayu Muda pimpinan Ibrahim Yaakob yang anti-British dan menyokong Jepun. Sikap anti-British ni dan ingin kemerdekaan ini menyebabkan muncul novel seperti novel Putera Gunung Tahan, dan saya sebutkan dalam cerpen, iaitu Pak Sako, seorang anak muda ketika itu yang sangat berani terus terang sahaja melawan Inggeris melalui karya-karya dia, yang sanggup berhenti kerja dan sebagainya. So Anak Mak Laila Gila alias Imam Mat ini satu novel dan telah di print, dicetak semula atau diterbitkan semula. Ya, kalau tak silap saya ada penulis independent indie publisher terbitkan 10 novel ni. Boleh baca. Nyawa di Hujung Pedang oleh Ahmad Murad Nasruddin, saya masih ingat lagi novel ini saya baca pada tahun 80-an, saya baca. Ya, Ahmad Murad Nasruddin. Sisa Neraka Dunia oleh Ahmad Lufti, ya. Kita pergi kepada Ishaq Haji Muhammad. Saya dah ceritakan tentang Ishaq Haji Muhammad ini dahulunya, ya. Nama sebenarnya Awang Ahmad Haji Muhammad, lahir di Pahang. Meninggal dunia pada 7 November 1991. Nama samarannya Pak Sako Hantu Raya Isakusan dan Pandil Moden. Beliau ni cemerlang, telah masuk ke sekolah Inggeris, Clifford School di Kuala Lipis, dan lulus cemerlang 1999. Sebab itu dia berani, sebab dia tahu pemikiran orang Inggeris. Dia pandai berbahasa Inggeris, dia tahu pemikiran orang Inggeris, bagaimana orang Inggeris memandang rendah kepada golongan-golongan Melayu. Jadi dia sangat benci kepada orang Inggeris dan dia berkarya. Sebab tu dia pernah berkarya dengan tadi itulah Putera Gunung Tahan dan sebagainya. Beliau pernah menjadi pegawai pentadbir pada tahun 1931, magistrate pada 1993, peguam pada 1936, dan wartawan Utusan Melayu pada tahun 1999, dan terlibat dengan politik mulai tahun 1959. Pak Sako ni. Sebab pergaulan dia, pendidikan dia menyebabkan dia tahu selok-belok perundangan, dia tahu selok-belok apa yang berlaku dalam negara. Pak Sako pernah terlibat dengan Parti Buruh Malaya dan pernah ditahan pemerintah kerana kegiatan politiknya pada tahun 1965 di bawah ISA. Dah merdeka pun dia masih lagi melihat banyak benda yang patut diperbaiki pada pandangan dia, dan dia pernah ditahan di bawah ISA, Akta Keselamatan Negeri, Internal Security Act, Akta Keselamatan dalam negeri. So itu dia ISA. Putera Gunung Tahan.
Novel ini memang popular, macam saya sebutkan tadi tu, telah dicetak semula, telah diterbitkan semula. Dia syarat dengan sindiran terhadap penjajah dan sikap nasionalisme. Kisah utamanya berkisah tentang watak utamanya iaitu Ratu Bungsu yang juga merupakan putera Gunung Tahan. Kemudian ada watak penjajah Inggeris, memang kau-kau, dia belasah watak Tuan Robert dan Tuan William ni. Dia gambarkan Tuan Robert dan Tuan William ni memang jahat, rakus, licik, penipu dan mementingkan diri. Ini dia Pak Sako, Pak Sako dengan beraninya. Terbit pada tahun 1977, ketika itu negara kita masih lagi diperintah oleh penjajah Inggeris, tapi dia dah belasah kakau watak orang Inggeris ni melalui Tuan Robert dan Tuan William. Ini dia boleh baca sendiri sinopsis Puteri Gunung Tahan, ya. Tuan Robert dan Tuan William untuk meninjau keadaan puncak Gunung Tahan untuk pihak penjajah. Macam nak menjajah lah negara kita kan. Kemudian mereka berdua terpisah dengan sama lain dan menyebabkan Tuan Robert diculik sekumpulan orang Sakai. Dan tentang daripada kejadian itu, Tuan Robert telah dilantik menjadi ketua Bersakai sebab atas saran perempuan tua. Namun disebabkan sikap Tuan Robert yang tamak, perempuan tua itu menggunakan ubat untuk buatkan Tuan Robert jatuh cinta pada seorang perempuan Sakai yang muda. So banyak sindiran-sindiran ni, kemudian menyebabkan kematiannya jatuh dari pokok. Jahat gila lah kan. Sindiran gila lah. Memang Tuan Robert ni akhirnya mati jatuh dari pokok. So Tuan William pun sama juga. Ini semua benda-benda yang sebenarnya kalau kita lihat, dia merupakan legend lah bagi saya. Buku ni satu buku yang menarik. Saya dah baca dah. So anda kena baca buku ni sebab cerita dia sangat menarik. Dia ada elemen-elemen kelakar jugalah. Seterusnya ada Mat Lela Gila. Diterbitkan dalam bahasa Jawi 1941. Kemudian dicetak semula oleh ITBM. Terjemahan dulu kita panggil ITBM ni terjemahan bahasa Melayu mengisahkan Mak Lela yang suka membersihkan masjid dan suka membata-bata. Nampak keusahawanan, nampak bagaimana Mak Lela ni dia seorang innovator, ya, boleh buat batu-bata, dia boleh buat bangunan. Ini nak menunjukkan bagaimana sebenarnya nak bagi tahu kepada orang bahawa anak tempatan juga boleh buat. Ini satu semangat Pak Sako lah, ya, Pak Sako dalam berkarya untuk memberitahu orang bahawa anak tempatan boleh lakukan dengan baik. Seterusnya novel-novel lain Pak Sako, Miskin yang Mewah, Pustaka Melayu Baru 1966, Budak Beca, kemudian Norita dan Kisah-Kisah Kucing Hitam, Tijah Tukang Cukur, penerbit Petamarang. So banyak karya beliau yang diterbitkan selain daripada cerpen, novel pun banyak juga. Okey, tahun 40-an. Tahun 40-an novel tidak begitu baik lah perkembangan novel ni sebab perang. Nak buat novel pun kita tahu dia berbanding dengan cerpen, novel ni perlukan tumpuan sebab ketebalan dia, kepanjangan dia. So antara novel yang ada juga dihasilkan pada zaman Jepun adalah Semangat Anti Urai, karya Abdullah Siddiq, Kesetiaan Perempuan, Nasihat Seorang Pengarang, Perang Cita-Cita, Perlombaan Hidup Puteri Hutan Tanah Melayu dan Tanggungan Muda iaitu Samsudin Saleh. So tidak banyak novel-novel pada tahun 40-an sebab perang berlaku. Namun begitu selepas perang tahun 40-an kembali novel-novel ini kembali banyak dan ketika inilah apa-apa juga novel yang dihasilkan banyak berlatar belakangkan kisah peperangan juga. Contohnya macam Nyawa di Ujung Pedang oleh Ahmad Murad Nasaruddin yang mengisahkan kezaliman Jepun, ya. Hasil pertandingan yang juga jabatan novel Hujung Pedang ni dia dihasilkan hasil pertandingan Jabatan Penerangan Persatuan Tanah Melayu. So Adi Bahamim pun juga buat novel. Siapa kenal Adi Bahamim pernah berlakon dalam cerita Adik Manja, ya, buat novel Gadis Sipu. Ahmad Lutfi terkorban di bilik 69, 4 kali haram dan Ustazah 50. So novel-novel ini kalau kita baca ada yang bercerita tentang pendudukan Jepun, kesengsaraan kehidupan Jepun. Ada juga yang menceritakan tentang sosial. Novel tahun 50-an, Rumah Itu Dunia Aku, Anak Gurit oleh Hamzah Hussein. Rumah Itu Dunia Aku atas silap saya telah diadaptasikan menjadi sebuah filem, ya. So novel penting dekat 90-an ni kerana wujud penyimpangan. 50-an ni satu era yang agak penting sebab struktur penceritaannya lebih baik, lebih moden lah. Ya, dia banyak menumpukan kepada perkembangan pembangunan watak perwatakan. Dan watak ni bukan sahaja bercakap dari segi fizikal sahaja tetapi dia ada juga bermain dengan emosi dalaman. Tahun 50-an. Tahun 50-an juga kita tahu ada gerakan Asas 50 iaitu sastra untuk seni untuk masyarakat. Asas 50 ditubuhkan di Singapura pada 6 Ogos 1950.
memperjuangkan sendiri untuk masyarakat. Yang karya-karya tahun 50-an ni biasanya dia memperjuangkan kemerdekaan nasib kaum buruh dan kemiskinan petani yang selalu dengan slogannya. Kita tahu lepas perang semua orang hidup kebanyakannya susah, bangkit semula. So anak-anak muda ni akan melihat bagaimana kemiskinan, bagaimana kaya menindas miskin dan sebagainya. So inilah munculnya golongan-golongan yang menyatakan bahawa perjuangan harus diteruskan melalui seni untuk masyarakat. Antara tokoh-tokoh asal 50 seperti Muhammad Arif Ahmad, Kamaluddin Muhammad Christmas, Abdul Wahab Muhammad ataupun Awang Sirkam, Abdul Jalil Haji Nur, Munir Ali Rosmerah, Kumasi Haji Dainuri. So kita lihat sebenarnya tokoh-tokoh ini sangat penting lah, sangat penting. Sebab itu anda kena lihat bagaimana mereka asal 50 ni memperjuangkan masyarakat melalui karya-karya sastra. Contoh cerita dia seperti Jalan Neraka Isi Seorang Tentera, Lintah Darat, Habis Manis dan Sayang-Sayang Buah Kepayang oleh Rumaja Malaya ataupun Abdul Hamid Haji Hashim. Mari Kita Berjuang, novel yang lain ialah Berjanji di Kereta Api dan Kerana Dia oleh Abdullah Siddiq. Abdullah Siddiq ni satu nama yang banyak menghasilkan novel. Tahun 50-an juga menarik sebab Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan dan dia telah menganjurkan peraduan novel. Peraduan novel ini menyebabkan penulis semakin bersemangat untuk menghasilkan novel-novel yang lebih baik. Ya, mereka mempunyai semangat untuk mencipta karya-karya novel yang lebih menarik, lebih menarik dan berbeza dengan apa yang ada. So novel-novel yang menang dalam peraduan 98 ni ialah Musafir, karya Hasan Ali, Desa Pingitan, Ibrahim Omar dan Gerhana. Samad Said dia menang Hadis Surgati je, tapi Samad Said punya novel Sarinah ni seterusnya menjadi satu novel orang kata yang sangat terkenal sehingga hari ini. Okay, tahun 50-an, kita tahu tahun 50-an, 50 berapa tadi tu, 58 tu berlaku pertandingan novel. Dan tahun 60-an pertandingan ini diteruskan lagi melalui Dewan Bahasa dan Pustaka. Ya, so bila ada badan yang menaungi penulis ini seperti Persatuan Penulis Pena yang ditubuhkan pada tahun 1961, mereka mengadakan sesi diskusi sastra, perkembangan sastra menjadi semakin bagus, semakin menarik. So kemudian ada penulis novel yang masih menulis, Samad Said dan Rui Ayat Christmas ini masih lagi menulis. Penulis lain yang muncul, ya, golongan-golongan baru muncul, S. Osman Kelantan, Syarul Ahmad, Hamid Hassan, Khalil Yashim, Salmi Manja. Ini contoh-contoh novel tahun 60-an, novel tahun 60-an, Anak Titi Wangsa oleh Christmas, Kembang di Taman Layu di tangan, Kembang di Taman Layu di tangan Rui Hayat. Ya, ataupun Rui Hayat, siapa kenal Rui Hayat ni? Nama dia Rui Hayat samaran tapi nama betul Ahmad Bostamam. Ya, seorang tokoh pejuang politik yang sangat terkenal. Hari Mana Bulan Mana Salmi Manja, ya, Seroja Masih di Kolam Adi Bahamin, Jalan ke Kubur Khadijah Hashim. So kita lihat Khadijah Hashim, Adi Bahamin pada tahun 80-an masih lagi berkarya. Tema dia memang macam kita tahu dia rentetan daripada tahun 50-an. Dia membabitkan kemiskinan, ekonomi, masalah moral, masalah rumah tangga dan masalah pimpinan terutama di desa. So mereka melihat kebobrokan sosial, bagaimana harus dibanteras, ya, kebobrokan ini, kemiskinan, masalah kemiskinan ini haruslah diatasi. So bahasa novel ni semakin lama semakin baiklah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Penulis pengkarya yang sangat menonjol pada tahun 60-an adalah Syarul Ahmad. Dia telah menghasilkan novel Rentung dan Ranjau Sepanjang Jalan. Dia merupakan sastrawan negara kita lah. So seterusnya novel tahun 70-an dari segi kualiti makin lama makin bagus. Kalau kita lihat perkembangan mengikut tahun ataupun mengikut zaman, kualiti novel dari segi struktur, dari segi pembangunan watak, intrinsiknya, nilai intrinsik makin bagus. Jadi ketika itu kita tahu pergolakan sosial politik menyebabkan penulisnya mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai berbagai idea untuk menghasilkan novel. Biasanya novel-novel yang ketika dihasilkan pada zaman-zaman yang lepas perang, ya, lepas antara peralihan antara perang dan juga selepas perang itu menyebabkan banyak novel-novel yang baik. Kalau kita lihat sekarang ni kebanyakan novel-novel bila kita keadaan selesa, temanya tidak begitu menarik. Balik-balik kisah romantik yang entah apa-apa kan. Sebabkan keselesaan itu sendiri. Dan tahun 70-an hadiah sastra diwujudkan. Jadi semakin ramailah orang yang berlomba-lomba untuk menulis dan menghasilkan karya-karya yang berkualiti. Tengok tu, aspek bahasa, plot, watak dan teknik penyampaian semakin bertambah baik. Tema masih berkaitan dengan masyarakat dan isu semasa, tidak ada masalah. Ya, memang begitulah.
Penulis ini biasanya melihat ke dalam sekitaran dia dan menulis, menganalisis apa yang berlaku dan diterjemahkan dalam bentuk novel. Syarul Ahmad masih lagi penulis yang dibincangkan. Karya beliau Sergengge, 97, Sampah, Kemelut Sedang Menodak Baung. Arina Wati pun muncul pada tahun 71 dengan karya Sandra. Tahun 70-an juga muncul seorang penulis yang sangat prolific, iaitu Hazizah Jadullah. Dia mendapat perhatian kerana novel ni menang hadiah sastra pada tahun 71 melalui Senja Belum Berakhir. Kemudian dia buat novel Garis Tu Bernama Ina, Sami Mekong. Saya baca Sami Mekong ni. Bila Hujan Malam pun saya baca juga. Ya, Ayah Bonda dan di Kolam Muhammad 70 Pala juga karya ini saya tak sempat nak baca. Tapi ada beberapa karya yang macam Sami Mekong, Bila Hujan Malam saya baca. Bacalah. Boleh tahu apa cerita dia. Teman Kelantan kemudian meneruskan penciptaannya dengan novel perjudian. Saya pernah jumpa Teman Kelantan ni ketika dia menjadi karyawan tamu di Atma. Ya. Dia meneruskan penciptaan dengan novel perjudian tahun 70 dan juara 76. So Anwar Ridwan sampai sekarang masih menulis. Dia muncul melalui Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman 79. Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman ni pernah dipentaskan juga, dijadikan drama pentas. Kemudian novel tersebut mendapat hadiah pertama Sayembara Mengarang Novel Gapina Yayasan Sabah 79. Tariq Hassan Saga juga menang tahun 76. Amil Jai di Sabah. Ni novel Ngayau juga memenangi hadiah-hadiah sastra ni lah, hadiah Gapina ni. Tahun 70-an juga muncul penulis wanita lah. Tadi saya dah sebutkan beberapa orang wanita. Tapi tahun 70-an muncul lagi penulis wanita seperti Fatimah Busu, Zahra Nawawi, Khadijah Hashim meneruskan legasi dia. Mereka ni selalu melihat kepada ketabahan dan kehidupan wanita sebab mereka penulis wanita. Penulis wanita. So mereka melihat daripada kaca point of view wanita tentang masalah apa yang berlaku pada kaum wanita. 80-an dan 90-an anugerah sastra negara diwujudkan. Sastra negara kita seperti Krisma, Syarul Ahmad, Samad Said, Alina Wati menerima anugerahnya pada tahun 81, 80, 85, 87. Daerah Zeni karya Samad Said mendapat hadiah sastra Malaysia untuk penilaian tahun 85 di samping novel Arus karya Anwar Ridwan. Hujan Pagi pun menerima hadiah karya sastra tahun 87. So karya-karya ini bagi saya harus dibaca oleh penulis muda untuk melihat bagaimana pemikiran mereka ketika itu, dan saya berani menyatakan bahawa novel-novel tahun 80-90-an yang dihasilkan oleh sastra negara ni sebenarnya masih lagi relevan dan masih lagi baik, dan banyak novel-novel sekarang masih lagi tak dapat menandingi karya-karya yang dihasilkan oleh mereka. So penulis lama seperti Christmas terus berkarya. Dia menghasilkan Saudagar Besar di Kuala Lumpur tahun 85. Syarul Ahmad menghasilkan novel Al-Shikak, Tok Guru dan Sultan Baginda 89. Tok Guru saya baca. Kisah ini sangat menarik. Syarul Ahmad. Arina Wati menghasilkan Bunga dari Kuburan, Kuntum, Tulip Biru dan Sakura Mengorak Kelopak 1987. Azizah Jadullah yang muncul pada tahun 70-an masih berkarya. Dia memenangi satu hadiah sayembara novel Gapina, iaitu Seorang Tua di Kaki Gunung yang sangat popular sehingga sekarang pernah dijadikan drama televisyen dan dipentaskan. Struktur penciptaan memang semakin baik. Ada unsur suspense, konflik imbas muka dan imbas kembali. So novel lain tahun 80-an adalah seperti Senja Kala oleh Bahrudin Kahar, Gugurnya Langit Hijau Naga 3 oleh Jong Chen Lai, Bagaton oleh karya Amil Jaya, penulis dari Sabah. Anwar Ridwan masih lagi menghasilkan karyanya di Negeri Belalang. Lepas tu Teman Kelantan menghasilkan novel Ruang Perjalanan. 90-an kita tahu terus momentum itu macam tidak boleh berhenti. Momentum untuk menghasilkan novel itu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an itu makin lama makin bagus, makin meriah. So empangan karya Zakaria Syarul Ahmad dengan Patriarch Panrita Karanawati Imam Kadra Husin tahun 1985. Penulis Sabah kita tahu selain Amir Jaya muncul Azman Nordin. Azman Nordin ni dia menetap di Sabah. Menetap di Sabah. So bila sebut Azman Nordin ni mereka selalu menyatakan dia adalah penulis Sabah lah. Sebab dia banyak memberikan masa di Sabah. Pemenang hadiah karya sastra pada 1993 novel dari Cermin, dan pemenang hadiah sastra Perdana Malaysia 1997 melalui novelnya Menongkar Lumrah 1996. So peranan Sabah banyak membantu perkembangan sastra, mewujudkan sayembara mengarang novel Gapina Yayasan Sabah.
Amil Jaya Ngayau 99 dan Bagatos 87. So, novelet dan novel fiktisan. Pada tahun 80-an istilah novel ini pun dah muncul sebab pada ketika itu di samping novel-novel yang boleh dikatakan sebagai berat, ada juga penulis yang mengasihkan novel-novel ringan ya. Novel-novel ringan yang kisah-kisah romantik, kisah-kisah remaja ya, kisah seram dan hantu. So ketika itu sama macam sekarang lah, orang selalu membincangkan kenapa novel-novel ini novel-novel ringan, kenapa tidak ada hasil karya yang memaparkan lebih memaparkan isu-isu kemasyarakatan yang lebih berat. So ketika tahun 80-an ni memang muncullah kisah-kisah cerita hantu. Contoh Bercakap dengan Jin. Bercakap dengan Jin ni walaupun novelet ni ada yang selalu nipis, tetapi novel Bercakap dengan Jin ni dia agak panjang ya, agak tebal sedikit. Sangat popular ketika 80-an. Memang saya pun ada simpan. Saya pun ada simpan. Ada Masih ada rumah Tok Awangah dan lain. Ketika baca tu kita macam tak percaya saja cerita Bercakap dengan Jin untuk Awangah. Tapi sebenarnya dia berlaku dari alam realiti. Ya, nanti ada masa kita ceritalah. So ada penerbit Creative Enterprise, Warisari, Mawilis, Utusan Publication, alun satu masa tahun 90-an ni, mereka sangat produktif dengan menghasilkan novel-novel yang komersial. Ya, komersial. Kita tahu tahun 90-an belum ada internet, belum ada banyak hiburan, hanya televisyen saja panggung wayang. So, bacaan novel ini masih lagi mendapat sambutan. Contohnya Bercakap dengan Jin ni memang semua orang kenal, semua orang baca kebanyakan situ. So, bagi saya kita harus buat kajian lah perkembangan bentuk novel ini. Sebab kita tidak mahulah kita mengulangi benda-benda yang tidak baik ya. Ataupun bila kita kaji novel, perkembangan novel ni, kita boleh jadikan panduan iktibar untuk menghasilkan novel yang lebih baik lagi di masa-masa akan datang. Takkanlah kita nak mengulangi tahun 2000 ni, milenium 2020 ni, kita masih mengulangi isu-isu semasa. Kalau isu semasa tu nak ulang boleh, tapi dengan cara pendekatan baru sesuai dengan zaman. Ya, kita masih kekurangan novel penulisan fiction science. Fiction science, walaupun fiction science, kita boleh kaitkan dengan keadaan semasa. Banyak cerita fiction science yang berpijak tema dan isu dia sangat dekat dengan masyarakat. Itu masih kurang lagi dalam penerbitan novel di Malaysia. Jadi akhir sekali saya sering mengingatkan anda kalau anda dapat baca buku perkembangan sastra Melayu moden, sebab nota-nota saya apa yang kita ceritakan ni banyak ditulis dalam buku-buku berkaitan perkembangan sastra Melayu moden. Boleh baca. Saya harap anda cari novel-novel yang saya sebutkan tadi itu, kita tengok, kita kupas ya, bahasa-bahasa mereka berbanding dengan sekarang ni, bahasa-bahasa Ihsan Mat Said sangat baik, sangat puitis. Ana Ridwan pun cerita dia sangat bagus. Ya, kalau anda nak menulis novel yang bagus, kaji karya-karya novel tahun-tahun 80-an 90-an ni. Kita boleh lihat dari segi tema, dari struktur bahasa. Bukan kita kata novel sekarang tidak bagus, tetapi untuk menjadi yang terbagus kita kena banyak membaca. Kita lihat, kaji sejarah-sejarah itu. Okey, itu sahaja yang dapat saya perkatakan pada hari ini. Saya berharap anda terus sihat walafiat, keep safe, stay strong ya. Doakan anda semua selamat lah. Jangan stres-stres ya, sebab kalau anda stres susah nanti ya. Kalau ada masalah boleh saja terus berhubung dengan saya. Kita berbincang. Pastikan jangan lupa siapkan assignment secepat mungkin. Kalau last minute itu yang selalu stres. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.